Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini grup kami akan membentangkan subtopik 6.1 iaitu cabaran dalaman Malaysia dalam bab 6. Mula-mula pembentukan Malaysia ni dapatlah membuktikan kejayaan persekutuan yang terdiri daripada 13 buah negeri, iaitu Johor, Selangor, Pahang, Terengganu, Kedah, Kelantan dan macam-macam lagi. Tetapi negara terpaksa pula berhadapan dengan kepelbagaian latar belakang, kaum dan etnik. Jadi kerajaan persekutuan memainkan peranan yang utama untuk menangani cabaran berkenaan. Antara cabaran dalaman yang dihadapi oleh Malaysia adalah cabaran pembangunan dan sosio-ekonomi di Sarawak dan Sabah. Apa yang kita tahu, pembentukan Malaysia ni dapat menawarkan peluang ekonomi yang lebih luas kepada semua negeri. Hal ini demikian kerana hasil sumber asli yang disumbangkan oleh negeri Sarawak dan Sabah dapat meningkatkan jumlah ekspor negara. Contohnya, pengeluaran ekonomi Malaysia bertambah dari getah dan biji timah kepada lada, minyak kelapa sawit dan lain-lain lagi. Namun, negara Malaysia ni menghadapi kesukaran untuk menyeimbangkan ekonomi dan pembangunan di kedua-dua negeri ini. Oleh itu, kerajaan persekutuan telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini. Untuk langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan ada banyak, antaranya pihak kerajaan mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Antara cabaran yang dihadapi ialah Sarawak dan Sabah kaya dengan hasil bumi, but diorang still amalkan pertanian sehari-diri. Maka kerajaan pun mempelbagaikan pertanian komersial seperti kelapa sawit, getah dan koko, serta membuka peluang pekerjaan kepada penduduk untuk menyertai ekonomi berkaitan dengan petroleum. Seterusnya, kerajaan juga memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Tapi saiz negeri yang besar menjadi cabaran dalam usaha yang dilakukan. Sarawak dan Sabah masih bergantung pada sistem air untuk tujuan perhubungan. So, kerajaan pun membina sistem perhubungan dan pengangkutan terutamanya bagi kawasan pendalaman. Untuk bina sistem ni, kerajaan telah merangka rancangan pembangunan 5 tahun bagi usaha menyeimbangkan pembangunan mereka perancangan. Sarawak dan Sabah dimasukkan dalam perancangan Malaysia pertama iaitu pada tahun 1996. Akhir sekali, kerajaan juga memajukan sistem pendidikan di Sarawak dan Sabah. Cabaran yang dihadapi ialah jurang pendidikan di kawasan bandar dan dalaman yang besar. Sekolah vernacular Inggeris dan Cina mula wujud pada zaman British tapi kat bahagian bandar je. Jadi penduduk pendalaman kurang peluang untuk bersekolah. Kerajaan pun mengambil langkah dengan membina sekolah dan melatih tenaga guru bagi memberikan pendidikan kepada penduduk khususnya kaum bumi putera. Bagi cabaran politik di Sarawak, krisis perlembagaan di Sarawak telah melibatkan 21 orang ahli Kaunsil Negeri tidak berpuas hati dengan kepimpinan Stephen Kaloningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada Jun 1966, Stephen Kaloningkan dipecat oleh Gubernur. Beliau mencabar kes ini di mahkamah dan memenangi kes ini pada September 1966. Beliau kembali menjadi Ketua Menteri tetapi mendapat undi tidak percaya daripada Kaunsil Negeri. Kesan krisis ini telah berlakunya ketidakstabilan di Sarawak yang mengancam keselamatan dan keamanan. Pada September 1966, darurat diisytiharkan di Sarawak. Stephen Kaloningkan diganti dengan Tawi Sali. Bagi cabaran perpaduan kaum, telah wujudnya cabaran dengan kewujudan pelbagai kaum di Malaysia. Antara usaha yang dilakukan oleh kerajaan adalah mewujudkan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Jarak antara Semenanjung Malaysia dengan Sarawak dan Sabah yang jauh juga menjadi cabaran kepada integrasi nasional serta sukar memupuk semangat satu negara.